Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar anda di luar sana? Cikgu sangat berharap anda semua sihat sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton ITTV, saluran pendidikan anda. Saya Cikgu Siwa akan meneruskan subjek ekonomi. Bab 4 pengeluaran. Unit 32, pengeluaran kos. Pelajar-pelajar sekalian, subtopik 32 ataupun unit 32 tidak jauh beza apa yang telah cikgu ajar dalam unit 31. Ini kerana dalam unit 31 telah cikgu ajar berkaitan dengan input dan persamaannya wujud di dalam unit 32 iaitu berkaitan dengan kos. Bagi memberikan pemahaman yang lebih mendalam, mari kita lihat definisi apa yang dikaitkan dengan kos dalam unit 32 iaitu pengeluaran. Konsep kos pengeluaran melibatkan kos dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi yang sedia ada semasa proses mengeluarkan barang atau perkhidmatan. Seperti anda lihat di kaca TV anda, pelajar-pelajar, konsep kos pengeluaran dapat dibahagikan kepada dua, iaitu kos tetap dan kos berubah. Pelajar-pelajar sekalian, bagi memberikan pemahaman apa yang dikaitkan dengan kos tetap dan kos berubah, cikgu ingin tunjukkan rangka di antara soalan yang kita akan buat sebentar nanti. Sebelum kita membuat soalan ataupun pengiraan tersebut, adalah baik untuk pelajar-pelajar mengetahui apa ataupun perbezaan di antara kos tetap dan kos berubah. Dalam bahasa Inggeris, kos tetap di sini dipanggil fixed cost, manakala kos berubah dipanggil variable cost. So di sini bagaimana pelajar nak mengenal pasti sama ada kos itu kos tetap ataupun kos berubah? Sekiranya anda lihat nilai kos tetap adalah malar. Di sini singkatan yang diberikan kepada kos tetap adalah FC, merujuk kepada fixed cost. Manakala kos berubah dapat dilihat berkaitan dengan jumlah output, iaitu kos berubah di sini singkatan yang diberikan adalah VC, iaitu variable cost. Bagi memberikan pemahaman yang lebih mendalam ataupun kesimpulan dari segi kos, ingat pelajar-pelajar, jumlah output yang dikeluarkan dalam sesebuah syarikat tidak kaitkan dengan kos tetap. Dengan kata lain, walaupun setiap tingkat output berubah, kos tetap sentiasa malar. Tetapi, bagaimana pula perubahan dalam kos berubah? Untuk mencari jawapannya, pelajar-pelajar perlu tunggu sehingga ke penghujung rancangan bagaimana cara pengiraan untuk mengklasifikasikan kos berubah. Tetapi, apa yang cikgu ingin tunjukkan sekarang adalah bagi membezakan di antara kos tetap dan kos berubah, anda dapat membezakan berdasarkan kepada nombor. Berdasarkan carta yang anda lihat di kaca TV anda, pelajar-pelajar, merujuk kepada pengeluaran kepada kos, iaitu masih sama apa yang telah anda pelajari dalam pengeluaran input, di mana input diolah ataupun mengolah input tersebut menjadi output. Dalam proses mengubah input menjadi output, maka melibatkan kos. Sebagai contoh, berdasarkan kepada grafik yang anda lihat di kaca TV anda, pelajar-pelajar, hasil dapatan pokok getah dihantar ke kilang getah untuk diproses menjadi tapak kasut dan akhirnya diproses menjadi kasut. Dalam proses daripada mengolah pokok getah ataupun hasil dapatan daripada pokok getah kepada kasut, maka pelbagai jenis kos akan terlibat seperti kos bahan mentah, kos elektrik, kos buruh, kos penyelenggaraan. Inilah di antara kos-kos yang terlibat dalam mengeluarkan sesuatu barang ataupun perkhidmatan. Perbezaan konsep pengeluaran dan kos. Seperti yang telah cikgu huraikan, terdapat dua jenis kos, kos tetap dan kos berubah. Perbezaan dari segi konsep, kos tetap dapatlah didefinisikan sebagai sebarang kos yang terlibat dalam penggunaan faktor pengeluaran yang tetap. Manakala kos berubah merujuk kepada
sebarang kos yang terlibat dalam penggunaan faktor pengeluaran yang berubah. Pada output sifar, kos tetap wujud, tetapi kos berubah tidak wujud. Pada setiap tingkat output, kos tetap adalah malar. Berbeza pula dengan kos berubah-ubah mengikut tingkat output. Di antara contoh kos tetap adalah sewa, manakala kos berubah adalah kos bahan mentah. Dari segi jangka masa, kos tetap hanya wujud dalam jangka masa pendek. Berbeza dengan kos berubah, ia wujud dalam jangka masa pendek dan juga panjang. Pelajar-pelajar sekalian, walaupun cikgu telah memberikan definisi yang lengkap, tetapi adalah lebih baik memberikan pemahaman kepada anda melihat grafik yang telah cikgu sediakan, di mana grafik ini sebenarnya dapat memberikan penerangan yang lebih mendalam bagaimanakah sesuatu situasi itu dikaitkan dengan kos, iaitu kos tetap dan kos berubah. Sebuah kilang minuman ringan memiliki beberapa mesin yang dapat mengeluarkan minuman ringan dalam botol. Kilang ini menggunakan tenaga buruh dalam proses pengeluaran. Maka, kilang dan mesin bersifat input tetap. Di sini, kilang dan mesin melibatkan kos tetap. Manakala buruh dan bahan mentah ialah input berubah, maka di sini merujuk kepada kos berubah. Pelajar-pelajar sekalian, dengan huraian itu tadi, maka itulah dimaksudkan dengan konsep-konsep kos tetap dan kos berubah. Sekarang, tibalah masanya untuk cikgu menghuraikan apa yang kita pelajari dalam konsep kos, iaitu dalam bentuk teori, sekarang dalam bentuk aplikasi. Di mana ini adalah contoh rangka jawapan yang telah cikgu sediakan ataupun rangka soalan yang berkaitan dengan bahagian yang membincangkan tentang kos tetap dan kos berubah. Sekarang tibalah masa untuk cikgu tunjukkan bagaimanakah cara untuk meneruskan pengiraan yang melibatkan kos. Kita mulakan dulu dengan kos berubah, di mana singkatan yang cikgu gunakan di sini adalah VC, iaitu Variable Cost. Di mana sekiranya unit di sini telah diberi iaitu bernilai 8. Maksud nilai 8 merujuk kepada setiap tingkat output yang dikeluarkan, kos bagi setiap unit tersebut adalah RM8. Maka, apa yang pelajar perlu buat adalah di mana anda boleh menggunakan kalkulator untuk mencari nilai tersebut. Sudah pasti nilai awal adalah sifar. Kedua, kita mengambil nilai 50 didarab dengan 8, anda akan mendapat 400. Dan anda boleh meneruskan 100 dikali dengan 8 adalah 800. 200 dikali dengan 8, 1600. 300 dikali dengan 8, anda akan mendapat 2400. 400 dikali dengan 8, 3200. 500 dikali dengan 8 adalah 4000. Dan yang terakhir, 600 dikali dengan 8 adalah 4800. So, setiap nilai ini anda perlu mendarabkan dengan nilai output tersebut. Maka, di sini lengkaplah nilai untuk mencari kos berubah. Kalau anda lihat kembali definisi yang telah cikgu tunjukkan tadi, kos berubah pada tingkat output sifar, kalau anda lihat, tidak wujud. Tetapi, apa yang berlaku pada setiap tingkat output berubah-ubah mengikut tingkat output. Maka tepatlah apa yang telah definisikan di antara kos tetap dan kos berubah. Mari kita meneruskan pengiraan pelajar-pelajar. Seterusnya, anda perlu mencari jumlah kos. Dalam bahasa Inggeris, kita kenali sebagai total cost. Sebab itulah, singkatan yang digunakan adalah TC. Maka, formula mencari TC di sini, anda perlu mencampurkan kedua-dua nilai tersebut, iaitu fixed cost ditambah dengan variable cost, anda akan mendapat total cost. So, di sini, nilai pertama adalah 200.
Kemudian 4 dicampur dengan 200 adalah 600. Kemudian 1000, 1800, 2600, 3400, 4200 dan yang terakhir adalah 5000. Maka di sini anda telah melengkapkan carta total cost. Pelajar-pelajar sekalian, sekarang cikgu akan tunjukkan pula bagaimana cara untuk mengira kos purata. Singkatan yang digunakan untuk kos purata adalah AC, merujuk kepada average cost dalam bahasa Inggeris, di mana cara untuk mencari average cost ataupun AC formulanya adalah TC dibahagi dengan jumlah output. Maka di sini untuk memudahkan pemahaman, cikgu memberikan singkatan Q. Maka formula mencari AC adalah TC dibahagi dengan Q. Maka kita boleh memulakan pengiraan. Di sini nilainya bernilai sifar kerana 200 dibahagi dengan kosong. Kemudian 600 dibahagi dengan 50. Anda akan mendapat nilai 12. 1000 dibahagi dengan 100. Nilainya adalah 10. 1800 dibahagi dengan 200. 9. 2600 dibahagi dengan 300, anda akan mendapat 8.67. Di sini kalau anda lihat pengiraan yang anda buat, anda mungkin mendapat 8.666. Tetapi dalam ekonomi, kita akan menggunakan dua nilai perpuluhan. Maka di sini, anda boleh bundarkan kepada 8.67. Kita teruskan pengiraan. 3.400 dibahagi dengan 400, anda akan mendapat 8.5. 4.200 dibahagi dengan 500, anda akan mendapat 8.4. Dan yang terakhir, 5.000 dibahagi dengan 600, anda akan mendapat 8.33. Pelajar-pelajar, kita telah pun sampai ke penghujung pengiraan, iaitu mengira kos sud. Ataupun dalam bahasa Inggeris, singkatan yang diberi adalah MC, bermaksud marginal cost. Di mana mencari marginal cost, anda perlu mencari perubahan yang berlaku dalam total cost dibahagi dengan perubahan yang berlaku dalam jumlah output. Di sini, perubahan ini akan membawa jawapan untuk MC, iaitu marginal cost. Contohnya, sudah pasti yang awal anda boleh meletakkan tanda sempang kerana selalunya nilai kosong tidak membawa perbezaan. Selalunya nilai MC akan bermula daripada output yang seterusnya. Maka di sini, nilai yang anda perolehi adalah 600 ditolak dengan 200. Maka, anda akan mendapat 400. Manakala, 50 ditolak dengan kosong. Maka di sini, nilai yang anda dapat adalah 400 dibahagi dengan 50. Maka, nilai yang diperolehi adalah 8. Anda perlu teruskan cara pengiraan dengan menolak nilai bawah dengan nilai atas. So, di sini 1000 dengan 600. Maka 1000 ditolak dengan 600. Maka nilai yang diperolehi adalah 400. Maka 400 perbezaan di sini adalah 50. Maka dibagi dengan 50. Anda akan mendapat nilai 8. Diteruskan, 1800 ditolak dengan 1000. Maka, anda akan mendapat perbezaan adalah 800. Maka, di sini 200 ditolak dengan 100. Maka, perbezaannya adalah 100. Maka, anda akan mendapat nilai 8. Kemudian, 2600 ditolak dengan 1800. Perbezaannya adalah 800. Dan perbezaan di sini 300 ditolak dengan 200 adalah 100. Maka 800 dibagi dengan 100. Anda akan mendapat nilai 8. Kemudian ditolak nilai 3.400 ditolak dengan nilai 2.600. Anda akan mendapat nilai 800. Perbezaan di sini adalah 100. Maka nilai kos sud adalah 8. Anda perlu meneruskan
walaupun nilainya membawa yang sama. Sebab itu adalah cara untuk mengira kos sud. Di sini, sekali lagi, perbezaan yang diperolehi adalah 8 dan 500 ditolak dengan 400 adalah 100. Nilainya adalah 8. Dan yang terakhir, pelajar-pelajar, 5,000 ditolak dengan 4,200. Maka anda akan mendapat nilai yang sama, iaitu 800, dan 600 ditolak dengan 500 dibahagi dengan 100. Maka nilai yang diperolehi adalah 8. Maka inilah cara untuk mengira kos sud. Maka pelajar-pelajar, sebagai rumusan apa yang telah kita pelajari dalam pengiraan, cikgu ingin simpulkan kembali, di mana ingat, ini diberi nilai Q, fixed cost, variable cost, total cost, average cost dan marginal cost. Sekiranya nilai FC tidak diberi, ingat pelajar-pelajar, nilainya sentiasa malar. Di mana katakan di sini diberikan nilai X untuk anda perlu mencari, maka nilainya adalah 200 kerana sifat fixed cost ataupun kos tetap mestilah malar. Kemudian, cara untuk mencari variable cost VC, anda perlu mengambil nilai output dikali dengan kos yang diberi. Contohnya di sini adalah 8, maka anda akan mendapat nilai variable cost. Dan cara untuk mendapat total cost, anda perlu mencampurkan kesemua kos tetap dengan kos berubah, anda akan mendapat jumlah kos. Dan seterusnya, untuk mencari average cost, TC dibagi dengan Q, maka anda akan mendapat nilai yang berbeza. Dan yang terakhir, untuk mencari marginal cost, anda perlu ingat di mana mencari perubahan total cost dibahagi dengan perubahan kuantiti, maka anda akan mendapat nilai marginal cost. Di sini, kesimpulan yang anda boleh buat adalah, sekiranya output bertambah, apa yang akan berlaku? Kos turut bertambah. Sudah pasti, lagi banyak kita mengeluarkan output, lagi banyak kos yang terlibat. Tetapi, kalau anda melihat kesinambungan di antara output dengan average cost ataupun AC, AC sentiasa dalam bentuk nilai menurun. Ini kerana berkaitan dengan kuantiti, kerana nilai AC kita akan membahagikan TC dibagi dengan kuantiti. Walaupun nilai kos bertambah, tetapi kos per unit semakin berkurangan menunjukkan tanda positif. Ini kerana pertambahan jumlah output yang berlaku melebihi daripada pertambahan jumlah kos. Kalau ini bentuk caranya, ini menunjukkan firma ini perlu meneruskan operasi kerana kos puratanya semakin menurun. Tetapi, pertambahan output semakin bertambah. Inilah kesimpulan yang boleh kita perolehi dari aspek pengiraan yang telah dibuat. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan. Berdasarkan kepada pengiraan itu tadi, mari kita lihat apa soalan yang telah cikgu sediakan untuk subtopik kali ini. Soalan. Pernyataan manakah bersifat kos tetap? A. Melibatkan bahan mentah. B. Tidak mengalami perubahan walaupun berlaku pertambahan unit output. C. Tidak wujud pada output sifar. D. Boleh diubah pada jangka pendek. Pelajar-pelajar sekalian, untuk menjawab soalan objektif ini, sudah pasti soalan ataupun kehendak soalan tersebut merujuk kepada input tetap dan input berubah. Sekiranya anda dapat membezakan kedua-dua input ini ataupun kos tetap dan kos berubah, sudah pasti anda boleh menjawab soalan objektif tersebut. Mari kita lihat jawapan untuk soalan ini. Jawapan A, melibatkan bahan mentah adalah salah kerana bahan mentah merujuk kepada kos berubah. C. Tidak wujud pada output sifar. Juga salah. Ini kerana kos tetap wujud pada output sifar. Dan D. Boleh diubah pada jangka pendek. Kos tetap hanya wujud dalam jangka pendek dan tidak boleh diubah.
Dan jawapannya adalah B. Ini kerana tidak mengalami perubahan walaupun berlaku pertambahan unit output adalah tetap ataupun benar. Ini kerana kos tetap sifatnya adalah malar pada setiap tingkat output walaupun berlaku pertambahan unit output. Pelajar-pelajar sekalian, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan. Cikgu sangat berharap apa yang telah anda pelajari dalam subtopik kali ini memberikan penerangan yang lebih mendalam dan manfaat kepada pelajaran ekonomi anda. Sehingga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Salam ceria dan jumpa lagi.